Assalamualaikum, salam Lisi Madani. Mahasiswa dan pelajar kini bebas memberi pandangan, kritikan dan teguran terhadap pentadbiran kerajaan. Namun jelas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim, perkara itu boleh disuarakan tanpa menyentuh sensitiviti agama dan perkauman. Kebebasan bersuara itu bertujuan meninggalkan amalan lama yang lapuk dan menggalakkan golongan tersebut berfikiran lebih kritikal dan kreatif. Kebenaran tersebut sudah dimaklumkan kepada Menteri Pendidikan Fadlina Siddiq dan Menteri Pengajian Tinggi Datuk Seri Khalid Nordin. Dan mereka pun sudah buka ruang, terutama Menteri Pendidikan Tinggi, buka ruang supaya universiti itu lebih segar, memberikan pandangan-pandangan, melainkan hal-hal yang mencerca ataupun hak perkauman atau faham agama yang melampau. Yang lain itu dibebaskan, termasuk teguran atau kritikan terhadap Perdana Menteri atau kerajaan. Datuk Seri Anwar menjelaskannya selepas menyempurnakan majlis penyampaian mock check berjumlah RM1.29 juta kepada tabung pelajar antarabangsa Abu Sulaiman di UIAM Gombak. Isu sekolah daif di seluruh negara akan diselesaikan. Komitmen dizahirkan Kerajaan Perpaduan demi kebajikan anak-anak serta meningkatkan mutu pendidikan negara. Untuk itu, Kementerian Pendidikan dan Kementerian Pengajian Tinggi diarah menyenaraikan sekolah-sekolah daif untuk diperbaiki. Mana saja sekolah daif itu harus disenaraikan. Tanpa kira jenis sekolah, tanpa kira daerah, tanpa kira siapa pelajarnya. Tanggungjawab kita dan mulai tahun ini, kita akan pastikan tumpuan khusus untuk memperbaiki semua sekolah daif di negara kita. Jadi pendekatan saya kata, kita tidak peduli sekolah mana, tapi kalau sekolah itu tanggungjawab kerajaan, kita akan pastikan kita coba perbaiki mulai belanjawan yang akan saya umumkan pada 24 hari bulan ini nanti, insya-Allah. Perdana Menteri berucap pada majlis minum petang bersama ahli jawatankuasa kuil-kuil seluruh negara di Seri Perdana Putrajaya. Dalam pada itu, beliau turut menyatakan penguasaan bahasa Melayu perlu diperkasa bagi memartabatkan bahasa kebangsaan. Dakwaan perolehan vaksin COVID-19 tidak mengikut peraturan dan ditandatangani tanpa persetujuan Peguam Negara adalah berdasarkan kenyataan Kementerian Kesihatan. Perdana Menteri berkata kini menjadi tanggungjawab badan penyiasat seperti SPRM untuk menentukan kesahihannya kerana Kabinet memandang serius dakwaan itu. Itu serah pada badan penyiasat, SPRM dan lain-lain, bukan urusan saya. Yang saya beri itu hanya kenyataan yang disediakan oleh Kementerian Kesihatan dan Kabinet mengambil perhatian dan kemudian badan-badan siasatan harus siasat benar tidak dan sebagainya. Sebelum ini, bekas Menteri Kesihatan Khairi Jamaluddin menafikan dakwaan bahawa perolehan vaksin COVID-19 dibuat tanpa persetujuan Jabatan Peguam Negara. Dan ini pula berhubung dakwaan penyelewengan hingga mengakibatkan UiTM Holdings rugi jutaan ringgit. Kementerian Pendidikan Tinggi akan menunggu laporan hasil siasatan SPRM sebelum mengambil tindakan lanjut. Menterinya Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berharap SPRM dapat menyegerakan siasatan terbabit. Saya memang mengharapkan supaya siasatan oleh SPRM itu dapat disegerakan supaya saya sendiri pun tahu apa yang berlaku. Kita tak tunggu selepas SPRM selesai siasat.
Selasa lepas, UiTM Holdings dilaporkan rugi 157 juta ringgit yang didakwa berdasarkan kepada kiraan kerugian sebelum cukai terkumpul selama 4 tahun. Pemberian subsidi petrol serta diesel kekal dan kerajaan tidak bercadang untuk memansuhkannya. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Datuk Seri Salahuddin Ayub berkata, pendirian itu adalah tetap dan fokus ketika ini ialah mengekalkan pelaksanaannya demi kepentingan rakyat. Setakat sikap kerajaan yang ada pada hari ini, kita masih lagi mengekalkan subsidi petrol dan diesel bagaimana yang ada pada hari ini, sehingga kerajaan membuat satu keputusan untuk kita mungkin melaksanakan subsidi secara bersasar. Setakat saya hadir mesyuarat kabinet Rabu lepas, kita masih kekal dengan apa yang kita putuskan pada hari ini. Beliau menyatakannya selepas melancarkan program inisiatif pendigitalan sektor peruncitan peringkat negeri Johor di Tanpoi. Insentif RM16,000 diperuntuk KPDN kepada peniaga dan pengguna secara tanpa tunai di pasaraya terlibat. Ya, sudah lebih 2 bulan kerajaan perpaduan memimpin negara. Namun, dalam tempoh singkat ini, sokongan rakyat terhadap tampuk pemerintahan negara diterajui Datuk Seri Anwar Ibrahim nyata terus diterima baik oleh rakyat. Buktinya, tokoh ini menjadi pilihan utama rakyat dengan kadar penerimaan 68% berdasarkan kaji selidik firma tinjauan pendapat awam Merdeka Center. Rakyat menyatakan harapan tinggi terhadap pentadbiran Perdana Menteri ke-10 dan barisan kabinetnya dalam memulihkan ekonomi negara pasca pandemik. Saya memang bangga dengan Datuk Seri Anwar yang menjadi seorang PM yang baik dengan dia punya experience dan juga kepentingan yang dia bagi kepada semua lapisan masyarakat, tak kira bangsa, tak kira apa dia orang punya taraf ekonomi dan perhatian yang dia bagi kepada rakyat yang miskin. Malaysia nampak ada banyak perubahan dari segi ekonomi. Market dah start naik since kita ada new PM, and also kalau you tengok banyak bantuan yang disalurkan kepada Turki dalam musim baru-baru ni, and saya tengok banyak Perdana Menteri daripada luar negara lebih suka dengan kita punya Perdana Menteri yang baru, and also banyak rakyat Malaysia yang muda, yang tua semua happy with the new kerajaan. Perpaduan corporation memang saya support. Saya rasa bila ada banyak opinion, walaupun baik, walaupun tak baik, tak apa, kita campur untuk kebaikan negara lah. So jadi I support kerajaan perpaduan lah. I see the peace of the country is coming back, right? And I can see our currency is getting better right now with this new government. So I hope that our new minister will help the country financial, help the debt to be better as well, right? I have a very high hope with this new government. Malaysia boleh. Kerajaan perpaduan ni saya tengok okey lah, boleh. Ada yang kurang, ada yang lebih lah. Daripada The Sun itu tinggi, sayur apa semua. Cuma kalau pada yang menu rahmah tu, itu satu langkah yang bagus lah. Sekarang kita nampak ada few very refreshing updates, you know. They do improvements here and there. So kita nampak, we want that actually. Kita enough of the politicking. I think because we are relatively new, we need to give time lah. Tapi we in the right path, you know. Kita nampak the effort is there. Lawatan rasmi Perdana Menteri ke Thailand mencerminkan hubungan akrab kedua-dua negara jiran serta negara anggota ASEAN, termasuk jalinan erat antara rakyat selain memperkukuh hubungan ekonomi. Peluang kerjasama terus diteruk ke Kuala Lumpur, Bangkok, terutamanya melibatkan isu serantau serta antarabangsa yang mempunyai kepentingan bersama. Laporan Farhana Azwani Ismail.
Sejak bulan lepas, kepimpinan tertinggi dan rakyat Thailand mengalu-alukan lawatan rasmi Datuk Seri Anwar Ibrahim ke negara itu dengan liputan meluas media tempatan. Mereka menyifatkan kepimpinan dan pengalaman Datuk Seri Anwar tidak dapat disangkal terutama dalam sektor perdagangan dan pelaburan. Pemeteraian 4 memorandum persefahaman MOU melibatkan sektor tenaga dan ekonomi digital, hasil dari lawatan rasmi itu jelas menunjukkan Perdana Menteri serius dalam meningkatkan semula ekonomi negara. Lebih 400 juta ringgit nilai peluang dalam sektor berkenaan diwujudkan hasil usaha sama membabitkan syarikat Malaysia dan Thailand. Ini menunjukkan bahawa terdapatnya potensi yang sangat besar yang boleh disumbangkan oleh sektor ekonomi digital terutamanya kepada pendapatan negara ataupun kepada ekonomi negara itu sendiri melalui kemasukan pelaburan asing dan juga dapat mewujudkan peluang-peluang pekerjaan baharu berasaskan kepada gig ekonomi dan juga bentuk-bentuk perniagaan yang memberi fokus kepada perniagaan berbentuk e-dagang. Semasa pertemuan perniagaan dengan pemimpin industri The Future of ASEAN di Bangkok, Datuk Seri Anwar mencadangkan idea penumbuhan tabung kewangan Asia AMF dikaji semula bagi menghadapi krisis ekonomi. Lawatan rasmi itu juga menyaksikan Malaysia dan Thailand bersetuju secara dasar dalam usaha membantu mewujudkan keamanan di selatan Thailand. Malah usaha Perdana Menteri dalam memperkukuh hubungan erat antara umat Islam di Malaysia dan Thailand juga diberi pujian. He himself is knowing Thailand very well. Since he was young, he used to come to Thailand and working with Thai youth, those who remember the past. We understand that Anwar Ibrahim is one of the activists for a Muslim world and a good relationship between Thai Muslim and Malaysia Muslim. Sebagai dua negara jiran terdekat, kerajaan Malaysia dan Thailand sentiasa memastikan hubungan kerjasama erat dan utuh dapat dikekalkan bagi kepentingan bersama kedua-dua negara. Perkara yang dibincangkan pada pertemuan Datuk Seri Anwar dengan Prayut Chan-o-cha dalam lawatan rasmi kali ini sudah semestinya bermanfaat kepada rakyat kedua-dua negara, seterusnya menyumbang ke arah pemantapan hubungan dua hala dan kerjasama antara Malaysia dengan Thailand. Laporan Farhana Azwani Ismail, Krungtep Mahanakon, RTM. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam perpaduan. Ancaman dan serangan cyber berupaya menyebabkan berlakunya pelbagai insiden, antaranya ketirasan data, kecurian maklumat peribadi, pencerobohan, penggodaman, penipuan dalam talian serta skam, buli cyber dan sebagainya. Insiden sebegini berlaku disebabkan penggunaan teknologi dan internet yang tidak selamat, tanpa amalan terbaik yang sewajarnya. Justru, isu keselamatan cyber perlu diberi perhatian oleh semua pihak termasuk individu pengguna internet. Sempena sambutan Hari Keselamatan Internet 2023, saya menggesa semua pengguna internet untuk sentiasa berwaspada dan berhati-hati ketika berada di alam cyber sewaktu menggunakan internet, media sosial dan lain-lain aplikasi. Gunalah kemudahan teknologi ini dengan positif, berhemah dan penuh tanggungjawab bagi mewujudkan komuniti cyber madani. Selamat Hari Keselamatan Internet 2023. Sentiasa bijak, sentiasa selamat, bersama-sama ke arah kesejahteraan cyber. Terima kasih kerana terus setia bersama Berita Perdana. Tiada lagi keciciran dalam kalangan lepasan SPM terutama di luar bandar untuk melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Jaminan diberi Timbalan Perdana Menteri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah. Beliau juga mahu pelajar institusi di bawah kementerian berkenaan terutama dalam bidang berkaitan TVET diberi peluang melanjutkan pelajaran ke peringkat lebih tinggi. Untuk mereka bagi melanjutkan pelajaran bukan hanya mengambil sijil-sijil dalam kursus TVET. Ianya boleh dilanjutkan ke peringkat diploma, ijazah pertama
sarjana dan PhD dengan adanya kursus-kursus yang berkaitan dengan TVET di UniKL. Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid berucap pada Majlis Convocation ke-19 UniKL di Ibu Negara. Skim Keselamatan Sosial Suri Rumah yang dilancar Perdana Menteri bertujuan mengiktiraf peranan dan sumbangan kelompok berkenaan terhadap pembangunan ekonomi negara. Sekurang-kurangnya 500,000 suri rumah disasar mencarum tahun ini. Permohonan dibuka untuk suri rumah berusia bawah 55 tahun. Sebenarnya golongan suri rumah ini sangat membantu dalam pembangunan ekonomi negara. Suami ataupun abang ataupun ayah, mereka keluar untuk mencari rezeki untuk keluarga. Tetapi pada masa yang sama, suri rumah, mereka berada di rumah dan mereka memastikan segala urusan rumah tangga dijaga. Malaysia, negara pertama di rantau ini dan keempat dunia yang memperkenal skim seumpamanya. Sejak dilaksana pada 1 Disember 2022, lebih 141,000 suri rumah sudah mencarum. Cabaran ekonomi mendorong kebanyakan warga kota mencari alternatif untuk menambah pendapatan. Tidak terkecuali golongan muda yang menjadikan hobi dan kegemaran masa lapang mereka sebagai sumber pendapatan sambilan. Asni Fatin Anwar ada laporannya. Bijak mencari peluang dan membahagikan masa. Dua perkara itu amat penting bagi sesiapa sahaja yang ingin mendapatkan pendapatan sampingan walaupun sudah mempunyai kerja sepenuh masa. It's also like to increase my income as well because I'm already having full time, but I think these days one job is actually not enough. So ramai yang actually buat business on the side. So this is like my part time. So I learned this skill. I did about 8 months of R&D. So I guna that time to actually on the weekends I use it to make candles. So basically kenapa kita orang buat bisnes sebab kita love coffee. Sangat suka coffee. It's like like corporate world we always minum coffee semua, and then even though we in corporate world kan, lepas tu kita cakap why not kita try business, macam juggling lah between that two, and alhamdulillah our business we started December 2022 and then sampai sekarang lah sambutan sangat baik lah. Mahu meningkatkan ekonomi keluarga, usia tidak membataskan peniaga muda ini untuk memulakan perniagaan aksesori berasaskan manik bersama ibunya. Before this saya study fashion. So macam fashion kan macam ada related dengan macam accessories semua ni. So dari situ saya dapat ilham untuk nak buat bidang accessories ni. Feedback dari customer memang diorang puas hati lah. Macam ada yang sanggup datang dari jauh semata-mata untuk nak beli barang saya ni. Yang best seller phone holder, cincin, macam gelang, macam tu. Berdasarkan sambutan menggalakkan, penganjur acara jualan turut memberi komitmen untuk menganjurkan program sama pada masa akan datang sebagai sokongan kepada peniaga kecil tempatan. For them to have exposure untuk orang datang and tengok diorang punya barang, and then increase brand awareness, sebab that's actually what we stand for, is for local small businesses to have platform untuk macam grow lebih maju. Bermula dengan minat dan hanya suka-suka, kini usahawan kecil ini mampu berpuas hati dengan pendapatan sampingan yang dijana. Kisah dan semangat mereka wajar dijadikan inspirasi buat belia lain, dan ini juga bukti peluang untuk menjana duit lebih itu sentiasa ada. Asni Fatin Anwar, RTM.
Saudara, setiap organisasi dan masyarakat mempunyai tanggungjawab membantu orang kurang upaya OKU untuk mendepani cabaran ekonomi semasa. Menteri Kesihatan Dr. Ruzaliha Mustafa berkata langkah berkenaan dapat mengelak ketidakupayaan fizikal, mental, intelektual atau panca indera yang boleh menghadkan pelibatan golongan itu secara efektif dalam komuniti. Justru penganjuran International Showcase on Economic Empowerment for Person with Autism ICEPA 2023 menjadi medan untuk memperkasakan OKU khususnya autisma bagi membantu mereka mendapatkan peluang pekerjaan. Kita pun sebenarnya ada saranan juga daripada kerajaan kan yang 1% daripada kaki tangan haruslah terdiri daripada orang-orang OKU dan autism juga kita termasuk dalam golongan ini dan kerjasama yang akan diberikan oleh kuis sendiri saya rasa ada satu perkara yang sangat baik dan kita melihat juga ada beberapa juga di antara majikan-majikan yang bersedia untuk mengambil bukan saja OKU khusus autism juga yang seperti saya sebut tadi mereka ini ada potensi yang kita boleh garap dan akhirnya menjadikan mereka sebahagian daripada komuniti yang orang kata memberi memberi juga sumbangan kepada masyarakat. Beliau ditemui pada majlis perasmian ICEPA 2023 di Kajang. Karnival Kerjaya My Future Jobs 2023 mendapat sambutan memberangsangkan. Ia berjaya menawarkan peluang pekerjaan berkualiti kepada pencari kerja. Perinciannya bersama wartawan Ravin Sanmugam. Saudara, Karnival Kerjaya My Future Jobs 2023 menawarkan lebih 21,000 peluang pekerjaan daripada 148 syarikat merentas pelbagai sektor dan industri. Okey, sambutan hari ini memang menggalakkan. Okey, daripada pagi memang kita sangat sibuk. Okey, maksudnya kita dapat tengok orang yang dah ada experience dan orang yang fresh grad pun ramai yang datang tanyalah untuk nak tengok kekosongan yang ada. Kali ini kita dapat lebih daripada yang sebelum ni lah. Yang paling yang dah confirm ada 18 orang lah. Ada yang kita dah bagi itu banyak lah dah bagi, hanya tak confirm lagi lah. Yang 18 tu akan ada dapat second interview. Sementara itu, karnival yang dianjurkan hari ini turut menyaksikan anak muda memanfaatkan peluang yang disediakan sepenuhnya. Saya dapat kerja hari ini dan saya juga dapat improve saya punya communication skill sebab ada go through banyak interview hari ini. Ni first time saya datang dan alhamdulillah saya punya first jawatan as a kitchen helper dekat melalui My Future Job di KLCC ni. Sebelum datang ke sini saya kena mengisi saya punya maklumat di portal Pekeso dulu. Lepas tu datang ke sini kita just scan QR code tu. Lepas tu kita pilih jawatan yang kita nak. Lepas tu kita just tunggu giliran kita dan kita menerusi temuduga tu. So saya just cuma datang sini untuk tengok-tengok saja. So like if there's any other job, so saya boleh cuba apply. If there's anything, then I can just find other jobs. Esok sehingga 5,000 pencari kerja dijangka menghadiri karnival ini. Kerjaya My Future Jobs 2023 yang berlangsung selama 2 hari sehingga esok akan diadakan bermula 9 pagi hingga 5 petang di Pusat Konvensyen Kuala Lumpur, KLCC. Persoalannya, adakah anda masih mencari kerja? Jika ya, gunakan platform yang disediakan di sini. Ravin Sanmugam, RTM. Anda mahu berbayar internet mudah alih pada harga yang murah? Satu lagi inisiatif kerajaan perpaduan di bawah KKD untuk golongan B40, penjimatan 22% dengan harga RM69 sebulan, berkelajuan 30 Mbps bersama data tanpa had. Pakej perpaduan internet semuanya ada untuk anda bermula Mac 2023. Pakej perpaduan internet untuk semua.
Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kembali bersama Met Malaysia untuk laporan cuaca terkini. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan berterusan kategori waspada bagi kawasan yang bertandakan kuning di Sarawak meliputi bahagian Kapit, Bintulu, Miri dan juga Limbang yang akan mula berkuat kuasa pada esok sehingga ke 15 Februari nanti. Orang awam diingatkan supaya sentiasa berwaspada dengan keadaan cuaca semasa dan bersiap sedia dengan sebarang kemungkinan yang boleh berlaku. Seterusnya pula, berdasarkan gemar radar di Semenanjung, keadaan cuaca hujan dicerap di sekitar pedalaman negeri Kedah, Perak, Negeri Sembilan, Melaka dan juga di negeri Johor. Dan keadaan ini kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke lewat malam nanti. Sementara itu, keadaan cuaca hujan yang diperhatikan sedang berlaku di bahagian pedalaman dan barat negeri Pahang pula dijangka akan mula bergerak menuju ke selatan negeri Perak, Selangor, wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya dalam tempoh 1 ke 2 jam lagi. Dan keadaan ini kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Di Sarawak pula, keadaan cuaca hujan kini dicerap di sekitar bahagian Kapit, Bintulu dan juga di sekitar Limbang. Kerana keadaan cuaca hujan ini kami jangkakan yang tertumpu di sekitar bahagian pedalaman Sarawak ini kami jangkakan boleh berlanjutan sehingga ke awal pagi nanti. Di Sabah pula, keadaan cuaca baik di kebanyakan kawasan dengan keadaan hujan cuma dicerap di sekitar bahagian pedalaman Sabah dan keadaan ini kami jangkakan akan beransur reda dalam tempoh 2 ke 3 jam lagi. Seterusnya pula, untuk mendapatkan info cuaca terkini, boleh ikuti kami di Facebook, Instagram, Twitter serta YouTube rasmi Met Malaysia. Sekian daripada saya, Ruzami Pilus. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Saudara, berita perdana diteruskan dengan edisi sukan. Penyampai malam ini, Azam Hussein. Azam, teruskan. Azim terus lakar perkembangan positif di luar negara. Persaingan sengit anugerah terbaik FIFA. Terima kasih Andy dan Hazel. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Edisi sukan malam ini kita mulakan dengan bintang pecut muda negara yang semakin menyinar, Muhammad Azim Muhammad Fahmi. Azim terus mencipta sensasi di bumi Amerika Syarikat apabila memecahkan rekod kebangsaan acara 60 meter biliknya sendiri pada kejohanan jemputan Tiger Paw pada Jumaat. Berlangsung di Universiti Clemson, South Carolina, Muhammad Azim mewakili Universiti Auburn mencatat 6.62 saat pada aksi final. Sekaligus menamatkan saingan di tempat kelima, dibezakan dengan 0.01 saat. Rekod acara sama dilakukannya pada kejohanan 2023 Texas Tech Open Januari lalu. Terdahulu pada pusingan kelayakan, Azim Fahmi merekodkan 6.65 saat untuk menduduki tempat keempat terpantas pusingan berkenaan.
Prestasi membanggakan yang dipamerkan Azim turut mendapat perhatian Menteri Belia dan Sukan, Hannah Yeoh. Beliau menyifatkan atlet berasal dari Perak tersebut mampu menjadi prospek pingat emas negara pada Sukan Olimpik suatu hari nanti. Tambahnya pelari berusia 18 tahun itu yang juga pemegang rekod 100 meter kebangsaan mampu melangkah jauh dengan sokongan yang betul. Baik, setiap atlet kebangsaan perlu menjaga tata susila demi kebaikan imej negara di mata dunia. Timbalan Menteri Belia dan Sukan Adam Adli berkata semua pihak perlu mengambil iktibar agar insiden seperti penggantungan atlet gara-gara komen di media sosial tidak berulang. Jelasnya tindakan seperti ini boleh menjejaskan persiapan negara ke tamasya-tamasya sukan utama. Sukan adalah ruang yang mana ia ini adalah untuk semua orang, ruang positif, ruang yang mana kita yakin memberi inspirasi dan memberi terutama sekali buat rakyat Malaysia ni satu tempat untuk bersatu padu. Walaupun kita sesal dengan apa yang berlaku, tapi kita percaya ianya adalah satu, kita harus lihat ke hadapan. Ya, dan saya harap ada pengakhiran yang baik nanti. Beliau ditemui pemberita selepas Majlis Perasmian Youth Beyond Boundaries 2.0 di UCSI. Sebelum ini, pemain hoki wanita negara Hanis Nadiah digantung daripada mewakili negara ke Sukan SEA Kemboja 2023 selepas mengeluarkan komen berbau perkauman mengenai konsert penyanyi dari luar negara. Beralih ke undian Piala FA 2023, juara bertahan Johor Darul Ta'zim JDT dilihat tidak berdepan masalah untuk melepasi pusingan 16 pasukan apabila diundi menentang PDRMFC di laman sendiri di Stadium Sultan Ibrahim. Majlis undian yang berlangsung semalam menyaksikan JDT bersama 5 lagi pasukan teratas Liga Super dan 2 pasukan Liga Premier musim lalu mendapat slot automatik ke pusingan 16 selain menjadi tuan rumah. Ia membabitkan Terengganu FC, Sabah FC, Negeri Sembilan FC, Selangor FC dan Kuala Lumpur City FC. Turut meraih slot pusingan kedua Kelantan FC serta Kuching City FC. 3 pasukan terbawah Liga Super 2022 membabitkan Seri Pahang FC, Kedah Darul Aman FC dan Penang FC pula terpaksa bertarung merebut slot ke pusingan 16 bersama 3 pasukan terbaik Liga Premier musim lepas serta 6 lagi pasukan Liga M3 dalam pusingan pertama. Bagaimanapun, format undian menetapkan 4 daripada baki 12 pasukan yang akan merebut slot ke pusingan 16 mendapat bye sekiranya diletakkan dalam posisi 9 hingga 12 dan terpaksa berkunjung ke gelanggang lawan. Kampung Kesang Tua di Jasin, lokasi latihan pemenang pingat emas Sukan Angkat Berat Olimpik Tokyo 2020, Edeline Diaz, terus menjadi pilihan atlet untuk berlatih. Menurut Naib Presiden Persekutuan Angkat Berat Malaysia PABM, Ahmad Janius Abdullah, jika sebelum ini kediaman itu didiami atlet dari Thailand dan India, kini seramai 6 atlet angkat berat Singapura akan mula menjalani latihan selama sebulan pada Mac nanti. Biarpun kemudahan yang ditawarkan tidak bertaraf antarabangsa, kawasan itu menjadi pilihan berikutan jarak yang jauh dari bandar dan memberi kelainan kepada corak latihan. Satu lagi dari segi mereka datang ke Jasin ni hindar daripada kesibukan apa tu macam di bandar ke apa ke. Saya rasa itu faktor penarik je. Pasal rata-rata mengatakan mereka tenang dan boleh fokus 100% berlatih di Jasin. Walaupun kita punya peralatan tak canggih, tapi mungkin dari segi semangat, dari segi apa tu, ialah keinginan mereka untuk apa tu berjaya tanpa teknologi yang canggih pun boleh menarik datang ke Jasin ni lah. Beliau berkata demikian selepas program pencarian bakat sukan angkat berat di Sekolah Kebangsaan Kesang Tua. Dalam perkembangan lain, Ahmad Janius berkata program pencarian bakat adalah inisiatif terbaik untuk mendedahkan sukan angkat berat kepada murid di peringkat sekolah. Menurut beliau, setakat ini 30 murid berusia 8 tahun hingga 16 tahun sudah mula berlatih selepas terpilih dalam program tersebut.
Jadi ini rintitan daripada beberapa atlet yang berminat yang datang sendiri berlatih di pusat latihan Sang Tua telah menunjukkan peningkatan yang sangat memberangsangkan, dan kita adakan program untuk mencapai satu sasaran Olimpik 2032 di Brisbane. Jadi kita percaya dengan masa yang ada lebih kurang 9 dan 10 tahun macam tu, kita dapat melahirkan atlet yang boleh bersaing di peringkat Olimpik lah. Ini pula saingan Liga Hoki Malaysia MHL 2023. Pasukan Hoki Wanita Terengganu TLHT mempertaruhkan pemain muda dari skuad pelapis sekaligus mempersiapkan pasukan untuk Kesukan Malaysia Sukma tahun depan. Ketua Jurulatihnya, Muhammad Syarul Nabil Abdullah berkata, pasukan turut diperkuatkan dengan beberapa bekas pemain negara yang berpengalaman besar pada musim ini. Antaranya Juliani Muhammad Din, Wan Nur Faizah Mat Sauti, Fazila Sylvester Silin, Surizan Awang Noh dan Mas Huzaiman Mat Aziz. Turut mencuri perhatian pemain muda yang kian meningkat naik, Kak Zidah Najwa Muhammad Halimi yang menjulang emas acara hoki dalam Dewan pada Sukan C Filipina 2019. Tim ni bukannya tak kuat, okey. Saya memang optimis lah pada tim saya. Saya letak harapan yang tinggi. Kita pergi game by game. Kita pergi berapa jauh yang boleh. So, untuk target saya, target awal-awal, kita mesti layak semi-final dulu. Jangan kita target terlampau tinggi sampai semi-final kita terlepas. So, untuk saya tahun ni, saya harap pemain-pemain saya bersedia dan memberi yang terbaik untuk kita beraksi di Liga TNB tahun ini. Ini merupakan penampilan semula TLHT selepas 2 musim tidak beraksi dalam saingan MHL. TLHT akan bertemu pasukan Mutiara Impian esok di laman sendiri. Kita ke sukan pemotoran. Pasukan RNF MotoGP Racing Team optimis untuk beraksi di pentas kejuaraan motosikal dunia MotoGP musim 2023. RNF MotoGP tampil dengan kehadiran 2 pelumba baharunya, Miguel Oliveira dan Raul Fernandez. Lebih menarik, pasukan itu turut muncul dengan jentera baharu selepas bertukar daripada Yamaha kepada Aprilia RSGP. Banyaklah benda yang kita kena prepare. Prinsipal pasukan Datuk Razlan Razali berkata, pasukan yang disifatkannya sebagai berwajah baharu itu akan memberi saingan bagi memperoleh keputusan terbaik selain mencabar podium musim baharu. Saya memang desperate untuk results. Okay, so itu yang kita akan push. Nombor 1 is to be competitive. Nombor 2 to be untuk dekat dengan rider kilang, Alex Espargaro dengan Maverick Vinales, dan kalau boleh 1, 2, 3, 4 podium kalau boleh. Beliau berkata demikian ketika ujian pramusim di Liga Antarabangsa Sepang SIC. Oliveira, pelumba dari Portugal, telah mencatatkan 5 kemenangan dalam 68 perlumbaan bagi kelas MotoGP selain berjaya menawan 2 perlumbaan di Asia Tenggara musim lepas. Fernandez pula adalah pelumba rookie musim 2022 dengan mencatat 14 mata keseluruhan. Selain itu berjaya menamatkan perlumbaan di tangga ke-15 di Grand Prix Malaysia musim lalu. Dalam pada itu, RNF MotoGP akan mengumumkan nama pasukan yang baharu pada 16 Mac ini. Majlis Sukan Negeri MSN Perlis menjadikan Persatuan Media Perlis PWP sebagai platform dalam mengetengahkan pelbagai jenis sukan. Ia juga sebagai langkah bagi menarik minat dan mencungkil bakat muda untuk menyertai pelbagai jenis sukan fizikal mewakili negeri itu dalam tamasya sukan. Pengarah MSN Perlis Anwar Abidin Slain berkata, selain program turun padang, pihaknya turut bekerjasama dengan pengamal media di sana bagi membolehkan pelbagai jenis sukan dapat diketengahkan melalui platform media. Bila kita semua main, kita merasai penat dia macam mana, susah dia macam mana, dan
bolehlah kita bawa penceritaan tu, kata sukan ni susah payah dia tu ada, dan setiap sukan dia ada tahap kesukaran masing-masing lah. Jadi kita berharaplah program pada hari ini kita boleh menjadikan satu titik tolak untuk semua orang rasa sukan apa yang ada di negeri Perlis dan terutamanya di Malaysia ni lah. Beliau berkata demikian kepada pemberita selepas program Karnival Sukan MSN versus Media di Kangar. Tambah beliau, sejak pasca COVID-19, jenis sukan di Perlis lebih tertumpu kepada e-sports. Namun pihaknya sentiasa menggalakkan aktiviti sukan secara fizikal agar ia berterusan. Baik saudara, sebentar tadi telah masuk waktu solat fardu isyak bagi Kuala Lumpur dan kawasan yang sama waktu dengannya. Selamat menunaikan solat fardu isyak. Baik, kita ke perkembangan seterusnya. Pemenang Piala Dunia 2022 Lionel Messi diumum antara 3 finalis untuk anugerah terbaik FIFA bagi tahun lalu. Kejayaannya membantu skuad Argentina menjulang trofi Piala Dunia di Qatar dilihat menjadi faktor penting untuk sekali lagi dinobatkan pemain terbaik. Dua lagi pemain yang tersenarai adalah bintang kebangsaan Perancis, Kylian Mbappe dan Karim Benzema. Ketiga-tiga pemain itu akan bersaing bagi merebut gelaran tersebut yang dimenangi Kapten Poland Robert Lewandowski pada tahun 2020 dan 2021. Messi pernah memenanginya pada edisi 2019. Bagi Benzema juga, peluangnya untuk menerima anugerah tersebut dilihat ceras selepas memenangi anugerah Ballon d'Or tahun lalu. Sementara itu, bagi kategori pemain terbaik wanita, pemenang 2 kali Ballon d'Or Alexia Putellas dari Sepanyol, penyerang England Beth Mead dan bintang Amerika Syarikat Alex Morgan merupakan 3 calon terakhir. Pemenang akan diumumkan pada 27 Februari ini di Paris. Mereka akan diundi oleh juri-juri yang terdiri daripada jurulatih, kapten pasukan kebangsaan, wartawan dan peminat. Turut dipertandingkan adalah anugerah jurulatih lelaki dan wanita terbaik, penjaga gol terbaik dan anugerah Puskas untuk gol terbaik sepanjang tahun 2022. Pengendali dari Argentina, Diego Coca, dilantik sebagai ketua jurulatih baru skuad kebangsaan Mexico. Pengalaman Coca ditagih dalam misi mereka untuk persediaan ke Piala Dunia 2026 yang mana mereka menjadi tuan rumah bersama. Beliau mengisi kekosongan rakan senegara Gerardo Martino yang meninggalkan pasukan itu selepas gagal membawa Mexico melepasi peringkat kumpulan di Piala Dunia Qatar tahun lalu. Coca yang berusia 51 tahun adalah jurulatih kelima pasukan itu yang berasal dari Argentina. Beliau sebelum ini mengendalikan kelab Mexico Tigres, namun kontraknya ditamatkan hanya selepas 5 perlawanan atas alasan tugasan antarabangsa. Menurut Coca, ini adalah peluang yang amat besar dalam karirnya dan beliau berjanji memberikan sepenuh komitmen untuk membimbing pasukan berkenaan. Baik saudara, edisi Sukan 11 Februari berakhir di sini. Saya Azabri Hussein. Untuk segmen seterusnya kembali bersama Hazel dan Andy. Silakan. Kejohanan Liga Hoki TNB 2023 memburu piala berprestij di Arena Hoki Negara. Kejohanan Liga Hoki TNB 2023 eksklusif hanya di RTM. Bantuan kemanusiaan antarabangsa terus diterima Turki dan Syria manakala pasukan penyelamat bertungkus lumus mencari mangsa di sebalik runtuhan. Tragedi gempa bumi yang sudah masuk hari ke-6 setakat ini telah meragut lebih 24,000 nyawa.
Operasi SAR di kawasan yang terjejas teruk turut berdepan cuaca sejuk yang telah menyebabkan penduduk amat memerlukan bantuan. Sekurang-kurangnya 870,000 orang di kedua-dua negara memerlukan bantuan makanan selain lebih 5 juta di Syria sahaja hilang tempat tinggal. Program Makanan Sedunia WFP turut merayu 77 juta dolar Amerika bagi penyediaan makanan kepada sekurang-kurangnya penduduk yang baru hilang tempat tinggal. Ia melibatkan 590,000 orang di Turki dan 284,000 lagi di Syria. PBB pada Jumaat turut menggesa pihak pemberontak di Syria membenarkan akses bantuan kemanusiaan. Malah, Parti Buruh Kurdistan yang dianggap sebagai pengganas oleh Ankara dan Barat turut mengumumkan untuk menghentikan sementara pertempuran bagi usaha pemulihan. Kerajaan Syria turut meluluskan usaha penghantaran bantuan kemanusiaan di kawasan luar kawalan mereka. Sementara itu, hari ini pasukan mencari dan menyelamat khas Malaysia SMART telah mengeluarkan 2 mangsa dalam runtuhan bangunan tepat pada pukul 12.30 hari waktu tempatan. Menerusi hantaran di Facebook pasukan berkenaan, berdasarkan maklumat saksi, terdapat beberapa lagi mangsa yang berada dalam runtuhan tersebut. Pasukan itu masih meneruskan pencarian di kawasan Nurdagi, Gaziantep. Semalam, pasukan SMART telah mengeluarkan 7 mangsa korban di kawasan apartmen 6 tingkat menggunakan peralatan khas menerusi kaedah cutting and breaking. Operasi amat rumit dan berbahaya berikutan struktur yang tidak stabil. Lagi perkembangan luar negara, tentera Amerika Syarikat tembak jatuh objek altitud tinggi di atas ruang udara Alaska. Juga kebakaran hutan di Chile kini ragut 26 nyawa. Saksikan. Amerika Syarikat menembak jatuh objek altitud tinggi di atas ruang udara Alaska. Jurucakap Majlis Keselamatan Negara White House, John Kirby berkata, objek berkenaan terbang pada ketinggian 40,000 kaki dan menimbulkan ancaman kepada keselamatan penerbangan awam. Atas nasihat Pentagon, Presiden Joe Biden mengarahkan tentera untuk menembak objek tersebut. Insiden berlaku beberapa hari selepas Amerika Syarikat menembak jatuh belon pengawasan yang disyaki milik China yang dikesan di ruang udara Carolina Selatan. Pelepasan air dari udara selain dibantu bomba dan penduduk terus giat memadam kebakaran hutan yang kini sudah meragut 26 nyawa di Chile. Malah pada Khamis, kerajaan mengumumkan perintah berkurung pada waktu malam setelah kebakaran berlarutan lebih seminggu. Perintah berkurung bermula pada Jumaat dari tengah malam sehingga 5 pagi di wilayah yang terlibat teruk iaitu Bayo-Bayo, Nubel dan La Araucania. Lebih 2,000 cedera manakala lebih 300,000 hektar kawasan hutan dan 1,200 rumah musnah. Petugas ambulans di United Kingdom mengadakan mogok terbaharu pada Jumaat susulan pembayaran gaji yang rendah. Tindakan berkenaan adalah rentetan daripada protes pada Isnin lepas oleh pekerja sektor kesihatan melibatkan jururawat dan petugas ambulans yang buat kali pertama berlangsung pada hari yang sama. Kira-kira 15,000 ahli Unison iaitu kesatuan terbesar yang mewakili Perkhidmatan Kesihatan Nasional terlibat. Mereka mendakwa Perdana Menteri Rishi Sunak menolak sebarang rundingan. Beralih ke perkembangan dalam negara. Ini cerita bulanan Kementerian Komunikasi dan Digital KKD ke arah dekad keemasan digital. Sepanjang Januari lalu, terdapat 6 inisiatif utama yang telah diberikan tumpuan. Kita saksikan rangkuman 6 tumpuan berkenaan. Pertama, harga internet telah diturunkan. Menerusinya, pada Disember 2022, KKD telah melancarkan pelan data perpaduan untuk golongan rentan dengan harga RM5 sebulan. Dan pada Januari, KKD telah memulakan perbincangan dengan TM dan syarikat telekomunikasi lain sekaligus menyaksikan harga jalur lebar tetap berjaya dikurangkan 22%.
Kedua, ke arah internet lebih laju dan capaian pula, KKD telah mengadakan perbincangan mendalam dengan dua penyedia perkhidmatan internet satelit terkemuka iaitu Starlink yang dimiliki SpaceX dan Viasat. Perbincangan bagi mendapatkan internet lebih laju dan lebih capaian terutama di kawasan pedalaman. Ketiga, usaha menyekat penipuan dalam talian atau scam. KKD bersama Pusat Pencegahan Jenayah Kewangan Nasional (NFCC) sedang memperkukuh operasi Pusat Respons Scam Kebangsaan (NSRC). Begitu juga perbincangan dengan penyelia media sosial seperti Meta untuk memastikan media sosial tidak lagi jadi lubuk penipuan dalam talian. Keempat, isu pembocoran data pribadi. Untuk itu, perbincangan cadangan pindaan Akta Perlindungan Data Pribadi 2010 Akta 709 telah diadakan bagi mengetatkan lagi penguatkuasaan undang-undang. Kelima, laporan kepada rakyat diperkenal. Dua laporan telah diperkenal di bawah konsep rakyat adalah majikan, iaitu laporan mingguan hasil kerja Kerajaan Perpaduan melalui apa berlaku minggu lepas dan laporan bulanan hasil kerja KKD melalui cerita bulanan. Akhir sekali, meneliti dasar penting industri kreatif melalui dasar industri kreatif negara dan dasar perfilman negara. Ia bagi mencari jalan penyelesaian terhadap isu yang dibangkitkan supaya industri kreatif negara setanding dengan negara maju. Ya, saudara, sindiket pelacuran didalangi Mami yang mengaut keuntungan pencecah 2.8 juta ringgit tumpas. Ketua Pengarah Imigresen Datuk Seri Khairul Zalmi Daud berkata, 36 individu ditahan dalam operasi di sekitar Kuala Lumpur dan Selangor Khamis lalu. Menerusi satu kenyataan, beliau memaklumkan mereka yang ditahan terdiri 27 warga Indonesia, Vietnam 2, Thailand 4 dan seorang pelanggan lelaki warga Bangladesh serta 2 lelaki tempatan penjaga premis. Hasil risikan mendapati dalang warga Indonesia itu berperanan menjaga serta menguruskan wanita warga asing dalam menjalankan aktiviti pelacuran. Wanita-wanita warga asing berkenaan dipercayai menyalahgunakan pas lawatan sosial bagi tujuan pelancongan. Mereka perlu membayar yuran RM5,000 hingga RM6,000. Kes disiasat mengikut Akta Imigresen 1959-63, Akta Pemerdagangan Orang dan Anti Penyeludupan Migran dan Peraturan-Peraturan Imigresen 1963. Pelantikan bekas Ahli Parlimen Padang Rengas Datuk Seri Muhammad Nazri Aziz sebagai Duta Besar Malaysia ke Amerika Syarikat AS dibuat oleh kerajaan terdahulu. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim memaklumkan pelantikan tersebut mengambil masa 6 bulan untuk disahkan pihak AS dan akan menimbulkan masalah lain sekiranya dibatalkan. Proses pengesahan oleh Amerika Syarikat itu agak panjang. Jadi setelah disahkan, saya ambil alih. Saya hanya mohon kepada Agung menangguhkan sedikit tentang watikah itu supaya saya susun dulu Jemaah Menteri dan saya harus maklumkan kepada Jemaah Menteri. Itu dia. Jadi maknanya boleh tegur tapi ambillah maklum dulu atau tanya dulu. Atau kita cabar Perdana Menteri untuk memberi penjelasan. Tak apalah. Dengan hukum dulu. Peranan kolej komuniti perlu selari dalam mengupayakan masyarakat. Penyediaan keperluan latihan pada semua peringkat mampu mengembangkan kemahiran masyarakat terutamanya dalam mendepani cabaran kos sara hidup. Justru Menteri Pendidikan Tinggi Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin mahu kolej komuniti bergiat aktif dalam meningkatkan kemahiran pelajar. Inilah sebenarnya peranan kolej komuniti, mengupayakan masyarakat dan masyarakat boleh dapat pembelajaran sepanjang hayat, lifelong learning. Dia patut boleh mengajar untuk tingkatkan perkara itu. Pembelajaran dia adalah fleksibel, gantung pada apa masyarakat nak.
Saudara, banglo yang cantik dan besar sering membuat ramai orang terpegun. Namun Andy, banglo di Madura, Indonesia ini lain daripada yang lain. Kita saksikan dalam hashtag. Banglo yang dimaksudkan ini rupa-rupanya sebuah kandang lembu. Kelihatan 5 ekor lembu berada dalam rumah tersebut. Menurut pemiliknya, lembu-lembu itu sangat berharga sehingga mencecah jutaan rupiah. Video ini telah mencecah lebih 1 juta tontonan di TikTok. Satu mumia yang disaluti emas telah ditemukan oleh ahli arkeologi dalam sebuah keranda batu yang tidak pernah dibuka selama 4,300 tahun. Mumia yang bernama Hecashipes itu merupakan salah satu mayat bukan raja yang tertua dan paling lengkap. Ia ditemukan di tapak perkuburan di selatan Kahirah, Saqqara pada kedalaman 15 meter. Salah satu daripada mumia itu bernama Num Jidaf yang juga seorang imam, inspektor dan penyelia bangsawan. Manakala seorang lagi bernama Mary yang merupakan pegawai kanan istana yang digelar penyimpan rahsia. Perkuburan Saqqara yang berusia lebih 3,000 tahun merupakan tapak warisan dunia UNESCO. Surat cinta seorang askar Perang Dunia Kedua dikembalikan kepada anak perempuannya selepas lebih 30 tahun tersorok di sebalik dinding sebuah rumah di New York. Ketika melakukan pengubahsuaian kediaman, Dottie Kearney menemukan beberapa keping surat yang ditulis Cloud Smith kepada isterinya, Mary. Selepas beberapa tahun, Dottie mendapat inspirasi untuk menjejaki keluarga pengirimnya. Dengan bantuan penyiasat pusaka, dia akhirnya berjaya mengenal pasti anak perempuan pasangan itu. Saudara, berita perdana 11 Februari 2023 berakhir di sini. Dapatkan perkembangan sahih sepanjang masa melalui portal berita.rtm.gov.my. Yang sahih di RTM. Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani.